Itu dia kembali bersama kami di Wanita hari ini dan rasa bertuah sangat Fahri selepas 2 tahun kita masih lagi menyambut sambutan Tahun Baru Cina, tetapi kita meraihkannya dalam skala yang lebih kecil dan juga sederhana. Selepas 2 tahun tak ada tetamu di studio, hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu kita. Kong Hei Fat Choi, Xin Nian Kuai Le, betul ke? Ya, Kong betul. Si Fa Cai. Kong Si Fa Cai. Kong Si Fa Cai. Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Itu daripada tadi cuba nak menyebut juga. Terima kasih kerana bersama kami di studio. Kita ucapkan kepada Angeline Tan dan juga Chedi Ang kerana bersama kita pada hari ini. Banyak kisah kita nak kongsikan tentang Tahun Baru Cina yang cukup istimewa pada tahun 2022 ni. Sebenarnya tadi Angeline pun salah sebut nama dia. Nama dia Sadie. Sadie. Macam teddy bear. Sadie. Okey, Sadie. Ya, betul. Sadie. D-D-Y, Sadie. Sadie. Ya. Okey. Sebab kita memang rasa macam teruja juga sebab orang lain sibuk meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama dengan keluarga, tapi Angeline dan juga Sadie sudi datang bersama dengan kami untuk meraihkannya di sini. Angeline, kita dah berapa tahun tak jumpa kan? Kali Betul. terakhir kita pergi sama-sama syuting dekat Petaling Street. Ya. Jadi boleh tak kongsikan selepas beberapa tahun kan sambutan Tahun Baru Cina ini diraihkan dengan penuh sederhana dengan keadaan pandemik dan sebagainya kan? Tahun ini kembali dapat ziarah menziarahi, dapat mungkin disambut dengan skala yang lebih besar sedikit. Jadi apa persediaan Angeline? Tak ada sebenarnya. Angeline tetap raih macam tahun sebelum tu. Maknanya kita tak ada tetamu yang datang. Okey. Ya, sebab masing-masing pun sibuk kan. Macam sekarang pun hari ini Angeline bekerja. Ya. Ini kita anggap kerja. Betul. Ya. Dan esok pun ada sikit kerja. Ya. Jadi Angeline cakap dengan keluarga, kita beli apa yang perlu saja, jangan terlebih beli. Nanti Angeline juga kena habiskan semua tu. Macam biskut kan, kita beli sikit-sikit cukup. Jangan macam dulu nampak, wah beli. Tahun ni sangat baik. Pasal apa? Sebab Angeline kerja. Jadi tak ada peluang pergi ke pasar raya, Pergi tak ada shopping, peluang sempat. pergi Petaling Street. Kita pun beli sikit je. Ya. Kita beli asam dengan kuih kacang je. Itu bagus. Itu bagus eh? Ya, Saya ingat pasal apa? dalam- Kita beli apa yang kita perlu. Kita jangan beli ikut nafsu. Itu penting. Betul. Tapi jangan ni, kalau mungkin tahun depan ni mungkin Fiza akan ajak pergi Petaling Street lagi ni kata. Kalau Pergi dengan dia, Angeline dapat cherry blossom. Ada lagi ke? Ha? Ada lagi ke? Ada. Sentiasa ada dalam hati. Okey. okey, Sadie. Sebelum kita nak teruskan soalan Sadie, rambut dan baju ni cukup menarik perhatian saya. Rambut tu memang rambut Tahun Baru Cina ke macam mana tu? Okey, sebenarnya rambut ni I dah dye before Chinese New Year. Okey, okey. Tapi memang matching kan macam Chinese New Year. Betul. Betul. Baru je renew colour. Dengan baju ada gambar harimau Yes, dan sebab sebab apa tu? ni tahun harimau. Year of the tiger. Ya. Ada buluh. Sadie sebenarnya kan sepatutnya Sadie pagi ni ada penerbangan ke tempat lain. Betul. Selain daripada Sadie ada kerja lain pagi tadi, tapi Sadie juga ada penerbangan. Tapi sanggup tukar ataupun ubah jadual penerbangan untuk bersama-sama dengan kita. itu kita Okey, ucap terima kasih Sadie tu. ni cukup terkenal bukan saja dalam kalangan masyarakat Cina tetapi juga masyarakat Melayu sebab di TikTok ni Sadie banyak berkongsi lokasi-lokasi makanan yang halal yang boleh dikongsikan. Sadie ini kita akan cakap tentang semangat keluarga Malaysia. Kita kat Malaysia ni memang kita selalu macam-macam perayaan yang kita sama-sama raikan kan, macam sambutan Tahun Baru Cina kita pun saling ziarah menziarahi, mengunjungi, sambutan perayaan Deepavali, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Tapi macam mana dapat idea untuk Sadie mulakan aktiviti TikTok tu untuk kenalkan restoran makanan halal ni, macam mana Sadie? Okey, sebenarnya saya punya TikTok career tu, saya Career? saya start dengan tunjuk macam interesting places untuk I punya audience kat USA. So hari tu I tunjuk my first video, I tunjuk pawagam in our country. Apa tu Orem Theatre. Oh, lama tu. Cantik kan, cantik. So I nak tunjuk kita punya sinema cantik sangat. So I tunjuk, lepas tu I bangun pagi, I tengok I ada banyak notification. Ramai yang kata, "Bang, bila nak bawa saya pergi sana ni?" Wow. I kata, kenapa macam ramai je orang Melayu yang commented. Lepas tu dia kata, "Sadie, boleh tak macam you recommend tempat yang boleh makan tapi halal punya lah." At first cabaran sikit sebab saya Chinese kan. Ya, So, tapi dia ada macam banyak permintaan. So, I kata boleh je. Sebab kan halal ke tak halal, makanan juga. Kalau dia minta nak Okey, bukanlah semua tempat halal, bawa free. I pun
cover lah, try. So that kalau dia nak makan sana, dia boleh consider. Tapi bagi tahulah kan. Of course saya bagi tahu. Yang So that penting, kalau dia tak halal, dia boleh kata tak nak tengok lah sebab tak boleh makan pun. Dia boleh recommend kawan dia pula. Betul. That's why. Sebab semangat orang Malaysia ni adalah kongsi-mengongsi. Betul. Sebab tu pun kita Hmm. kongsi Pak Chan. Kongsi. Okey, kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Angeline dan juga Sadie. Tapi tadi kan Angeline cakap pasal nak pergi Petaling Street tau. Ya. Walaupun tak dapat pergi tahun ni Fahrin, tapi kita nak bawa Angeline pergi ke Petaling Street bersama dengan rakan kita. Fiza juga nama dia, tapi kita panggil dia Fiza Beyonce. Ya, juga. Tahun Baru Cina, masyarakat Tionghoa sibuk membuat persiapan dengan membeli pelbagai perhiasan rumah. Ini kerana mengikut kepercayaan, rumah perlulah bersih dan dihiasi dengan warna merah untuk membawa tuah dan kemakmuran. Pusat senti barangan perhiasan perayaan di Jalan Petaling Street, Kuala Lumpur antara lokasi tumpuan bagi membeli belah saban tahun. Actually, this has been going on traditionally from generasi dari generasi, where during the Chinese New Year, you need to decor and to bring out, to put out the decor and there's the luck and auspicious coming in. That's all. Good luck all coming in. This year, I'm very excited and happy because last year we cannot celebrate. So I'm very happy that this year I can celebrate Chinese New Year with my family and friends. Setiap Tahun Baru Cina, tanglung merah dalam pelbagai bentuk dan saiz adalah antara barangan yang paling laris dijual. Ini kerana amalan menggantung tanglung di anjung rumah merupakan tradisi sejak turun-temurun lagi. Most important thing is not what we eat and what we decorate. Is the most important thing is all united as a happy family and healthy. Bersempena Tahun Harimau, mengikut kalender Cina, barang perhiasan harimau menjadi pilihan popular dalam kalangan pelanggan. Selain tanglung, pelbagai jenis bunga, pokok oren, pelekat kaligrafi Cina serta barang perhiasan lain yang berwarna merah juga antara tarikan pengunjung. Tahun ini seronok dan pun hope everybody okay. A happy New Year, my family, and then all the wish the best for this year. I wish to take this opportunity to wish all my friends, relatives, everyone healthy, happy, and enjoy your Chinese New Year. Keep safe, happy Tiger Year, and hope this year will be a better year for all of us. Semoga dengan perhiasan yang indah dan kemerahan ini dapat memeriahkan lagi sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Terima kasih Fiza Beyonce kerana berkongsi dengan kita kemeriahan yang berlangsung yang ada di Petaling Street tempoh hari. Ada dua Fiza tau. Ni Fiza Sabjahan. Okey, tapi bila kita nak cakap, bila melihat saya di sebalik pelitup muka ni tersenyum saja kerana saya kira bila Angeline ni cakap tentang kongsi-mengongsi keluarga Malaysia dan sebagainya. Kali ni Tahun Baru Cina 2022 seolah-olah hari perayaan untuk semua sebenarnya, dengan banyak kelonggaran. Kita lihat semua kaum keluar balik kampung dan sebagainya, cukup meriah sebenarnya. Betul. Sebenarnya bukan hanya Tahun Baru Cina. Angeline rasakan Deepawali, Hari Raya, kita semua pun turut sambut bersama. Betul. Itu adalah satu keunikan orang Malaysia. Ya, Betul tak? Betul. Itu memang keunikannya. Dan kalau kita lihat juga kan, selain daripada sambutan perayaan ni, makanan itu juga menyatukan kita. Ini macam yang saya dilakukan lah. Macam mana makanan ini juga menyatukan, bermaksud daripada followers yang daripada berbangsa Cina saja ataupun followers yang satu bangsa, tapi sekarang followers daripada pelbagai bangsa. Kalau saya nak kongsikan macam mana makanan ni boleh menarik minat dan menyatukan kita semua.
Okay, macam ni. Sebab kan saya punya follower, dia ada bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India semua kan. Kalau saya buat makanan tu, saya akan kata, you kena share to your friends. Sebab macam kita kena bergaul dengan bangsa lain. Makanan you kena cuba makanan lain. Yes, we Chinese, we have our own food. Tapi you kena cuba juga masakan orang Melayu. Oh, mantap. Indian food ada mantap juga. Dan kalau kita lihat Angeline dengan Sadie kat sini, dua-duanya memang sangat-sangat fasih berbahasa Melayu. Dia boleh cakap mantap. Macam bahasa harian kita. Itu cukup menarik perhatian kita. Okey, untuk Angeline sendirilah, bila bercakap tentang makanan dan sebagainya, Angeline sendiri boleh tak kongsikan dengan kita tentang makanan apa yang selalunya wajib ada di Tahun Baru Cina sebenarnya? Sebenarnya yang paling simple sekali adalah limau. Okey. Itu perlu ada, itu buah kan. Makanan kita ada We always have fish, ikan. udang. Kenapa ikan? Hanya kerana sebutan dia. Betul. Sebab dalam Kungfu ataupun Cantonese, ikan ataupun Mandarin dipanggil yu. Dia sama pronunciation ataupun sebutan dengan balance. Ada lebih. Maknanya tahun ini rezeki banyak sampai ada yang lebih. Lagi banyak lagi banyak ikan, lagi banyak rezeki lebih lah. Kepercayaannya begitulah. Dan bila mereka hidangkan, mereka kena hidang seekor. Maknanya ada permulaan, ada penghabisan. Lengkap. Tak boleh potong-potong tu tak boleh Jangan lah. potong. Betul kalau kalau potong boleh, tapi kena seekor lengkap di dalam. Betul. Ada pantang tak macam nak makan tu kena makan atas dulu ke belakang? Tak ada. Makan je. Jangan cari pantang macam tu, buat stres. Nak makan yang penting seekor. Okey, nak tanya Sadie dengan Angeline juga. Adakah anda berdua sempat makan besar bersama dengan keluarga ke, rakan-rakan ke? Ada tak? Adalah makan dengan keluarga, tapi tahun ni Angeline tak masak sebab tak ada masa. Sama. Habis tu makan kat luar? Makan kat luar lah. Sadie? Sama. Kalau nanti saya balik Penang, makan kat luar jugalah. Okey. Sebab keluarga kita kan kecil. Okey. So tak payahlah macam susahkan mak saya pergi masak lah. Nanti saya yang kena cuci, kena bersihkan semua. So my mother, kata-kata semua lah, parents keluar pergi makan. Lagi satu. Kalau Angeline jadi mak dia kan, Angeline akan cakap, kan kau ni pandai, recommend. Betul. Kalau saya pula bukan itu setakat tu saja. Kan pandai recommend, kan mesti pandai masak juga, pandai masak apa? Masaklah, balik masaklah. Saya pandai makan je. Pandai Masak. makan. Apa favourite food Sadie? Favorite food Okay, sebenarnya question ni kan susah nak jawab. Sebab kalau you tinggalkan Malaysia, favorite food setiap hari tukar punya. Kan, because okay, hari ni favorite food nasi lemak. Esok nasi goreng. Kuih tiaw. Macam-macam Tak ada, kan balik Penang. Penang dia ada dia punya speciality. Juhu cha. Tengok kan budak ni dia lupa. Dekat I kata kuih tiaw. Kari mi, Hokkien mi. Ayo, itu dah biasa. Juhu cha sesekali. Yang itu apa? Juhu adalah sotong. Sotong dia goreng ada sengkuang, ada carrot dan ada itu kacang panjang dan dia rendam itu sotong yang kering tu. Lepas tu dihiris halus-halus. Dia macam nak cari kejap lagi. Lauk tu kita boleh gulung makan dengan popiah ataupun sayur salad tu kita boleh letak dah gulung dengan daun sayur makan gitu. Memang sedap. Dan lauk tu kalau sudah simpan 2-3 hari dia semakin lagi sedap. Macam kari lah kan, kalau kita simpan lagi lama sedap betul, kan. macam rendang kan. Lagi dia punya rasa masuk ke dalam tu. Okey. Sebab Angeline dengan Sadie dia cakap pasal makan, saya rasa saya pun rasa lapar. Dan selain sambutan Tahun Baru Cina, makan besar dan sebagainya, ini bukan saja diraikan bersama dengan keluarga, tapi ada juga yang turut sama meraikan dan menikmati hidangan makan besar ini bersama dengan rakan taulan. Jom kita saksikan. Baik. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina bermula dengan acara makan besar bersama ahli keluarga mahupun rakan terdekat. Bukan sahaja dikatakan mampu membawa tuah, malah tradisi ini juga kaya dengan nilai simboliknya yang tersendiri. Melambangkan semangat kekeluargaan, jamuan ini juga turut boleh dihadiri dan dianjurkan oleh masyarakat berbangsa lain sebagai salah satu tanda keakraban antara satu sama lain. Saya amat
sangat bergembira sebab kawan-kawan saya boleh datang dan kita boleh menyambut Tahun Baru Cina. We are all like a big family and kita memang suka sambut semua perayaan yang ada di Malaysia, and like the kawan-kawan yang saya ajak malam ni, we're all very good friends and kita all semua macam satu keluarga. Secara lazimnya, makanan yang dipilih merupakan simbolik kepada kekayaan, kemewahan serta kejayaan buat masyarakat Cina. Hidangan seperti yisang, ikan dan udang sudah pasti menjadi satu kewajipan ketika jamuan tersebut. Yisang juga dikatakan membawa maksud sebagai tuah dan dianggap sebagai satu permulaan yang baik hingga ke akhir tahun buat mereka semua. Yisang ni adalah satu simbolik bagi masyarakat Tionghoa yang mana yi ni kita sebut ikan. Sang ni pula kita sebut orang kata macam satu kehidupan. Dia mempunyai simbolik dari segi sudut kepercayaan yang mana setiap bahan-bahan yang ada di yisang tu mempunyai masa manis dengan plum sauce, dengan dia punya ginger, dengan dia punya pelbagai jenis bahan tu bila digabungkan menjadi satu ciri rasa yang menarik. Saya amat bergembira bila bangsa lain menyambut Tahun Baru Cina sebab ini adalah salah satu perayaan yang besar di Malaysia. We are one Malaysia dan kita pun tahu masak hidangan Melayu, so memang best lah kalau kaum lain boleh masak masakan Cina. Inilah kawan-kawan kita makan bersama. Biarpun sambutan perayaan disambut dalam keadaan sederhana, namun kemeriahan makan besar ternyata mampu mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga dan rakan-rakan, tidak mengira bangsa mahupun agama. Kita pun ada juga yisang. Yisang. Okey, tapi bila tengok yisang ni, saya selalu tertanya-tanya sebenarnya apakah simbolik yisang ni, dan kalau tengok banyak bahan-bahannya dan juga warnanya, apakah itu semua? Mungkin kita boleh terangkan. Okey, Sadie nak terangkan dulu. Ataupun Angeline terus saja. Angeline terus saja. Okey, baik. Warna-warni ni melambangkan kemeriahan, kegembiraan. Ya. Jadi kan masa kita gaul tu, itulah dia punya simbolik. Maknanya orang kata gaul ialah kerja. Semakin kerja, semakin maju, semakin tinggi. Cecek pula. Jadi nak tunjuk tak? Tak nak tunjuk. Okay. Lagi satu sekarang, orang suka buat main-main. Ini ada satu advice ataupun nasihat. Ada ramai orang, bila kawan-kawan ramai kan, mereka suka luar. Macam bersepah. Jangan. Itu bukan tradition kita. Dan jangan lupa ini adalah rezeki. Kau nak rezeki awak terkeluar ke awak nak kumpul rezeki? Membazir kan? Ya, betul. Macam tu. Mereka suka buat main sampai bersepah satu meja sampai ke lantai. Buat apa? Tak boleh makan. Ini adalah kau punya harta. Ini adalah ong. Dan ong sudah dibuang keluar. Kita patut jaga harta kita. Kumpulkan harta kita. Jadi tu ramai-ramai dengan chopstick, okey gaul cantik-cantik, supaya menjaga ke semuanya. Semasa mereka gaul tu, mereka sebut benda yang baik-baik. Semakin sihat, semakin maju, semakin meriah, semakin gembira, semakin naik gaji, semakin apa? Semakin naik gaji tu suka dah dengar. Semua pun nak. Kongsi Kacai. Kacai tu semoga duit masuk. Wang besar macam tu lah. Benda macam ni. Itu menurut kepercayaan masyarakat Cina lah kan. Dan kadang-kadang ada juga yang mengatakan lagi tinggi kita yisang, kita sebutkan losang. Losang adalah perbuatan. Yisang adalah makanan. Kenapa perlu tinggi-tinggi tu? Semakin maju. Tapi janganlah tinggi sampai melambung. Ada apa? Kena tahulah kan. Sederhana sudahlah. Faham. Yang paling penting tadi konsep apa yang Angeline katakan tadi, jangan sampai buat jadi baju. Jaga. Sebab apa pun kita kena hormat juga, ini adalah makanan kan, rezeki, jangan kita sepah-sepahkan. Okey, kita dah cakap tentang makanan, makan besar dan sebagainya. Kita nak cakap tentang baju. Saya belum lagi tegur baju Angeline sebab tadi Farid dah tegur pasal baju Sadie. Tapi Sadie, bila cakap tentang rambut dengan baju ni ada harimau dan sebagainya, mesti kita nak pakai sesuatu ni, kita memang dah ada aim kan. Okey, saya nak pakai ni sebab ini mungkin baju yang dibelikan oleh
mak saya ke dan sebagainya. Dari segi persiapan Tahun Baru Cina, baju, adakah memang Sadie dengan family ada warna yang sama ke ataupun macam mana dari segi pemilihan fashion raya tu? Tak, sebab tak ada buat apa persediaan dengan family. Saya pakai merah sebab merah itu ong. So ini hari ini kan first day Chinese New Year. So saya nak masuk tahun baru dengan secara ong, macam api membara. Ini memang baju khas untuk Tahun Baru Cina sebab tahun ni kan tahun harimau kan? Kan, ya. Kalau tahun depan tak boleh dah. Sebab tak boleh pakai. Dia memang ni untuk for Chinese New Year. Dia ada tulisan. Saya rasa ada tulisan. Sinian Kuala, Happy New Year. Yang baju raya lah ni. Ini kena simpan the next cycle pula lah. 12 tahun from now. 12 tahun Boleh. Boleh Boleh lagi. Boleh. Angeline ada baju yang simpan 20 lebih tahun masih boleh pakai. Masya-Allah. Tengok orang-orangnya. Itu bermakna apa? Bermakna saiz dia tak pernah berubah Fadil. Fadil nak tanya yang pasal sedondon pula kan? Betul. Bagi Angeline sendiri lah, adakah menjadi satu budaya dalam masyarakat Cina dan mungkin bagi Angeline sendiri bagaimana tentang fashion ataupun sedondon, perlukah sedondon setiap kali Tahun Baru Cina atau bagaimana dengan keluarga? Tak ada. Orang Cina tak ada sedondon, tak ada. Dia masing-masing sendiri suka apa pakailah, tapi pakai dengan warna yang betul lah. Pakai dengan warna yang betul lah. Saya suka pakai dengan warna yang betul. Okay. Kalau Cheongsam ni pula ada jenis-jenisnya ataupun bagaimana kita boleh ceritakan ni? Ini sebenarnya sekarang banyak dekat online kan. Macam Angeline punya baju ni tahun ni sebab Angeline ada seorang rakan yang baik, Cici nama dia. Dia adalah jaga wardrobe dengan makeup, segala dia boleh buat. So dia yang pilih untuk Angeline. Dia kata pakai ni. Sebab dia macam dalam dia skirt. Saya pun pertama kali juga stylist kita bagi macam ni kan. Dengan skirt tutu dengan kombinasi contemporary lah. Tadi Angeline masuk, macam blend very well. Ini macam rumah kan. Okay, nanti kita ambil gambar banyak-banyak, okey? Tapi kita nak kongsi banyak lagi bersama dengan Angeline dan juga Sadie. Tapi sebelum tu kita nak sama-sama tengok antara koleksi Tahun Baru Cina yang sempat dikongsikan bersama dengan Calvin tu. Baju yang saya pakai ini pun daripada Calvin tu. Cantik baju ni, kita saksikan. Calvin tu Tidak lengkap perayaan Tahun Baru Cina tanpa busana baharu. Calvin tu, mereka terkenal negara yang tidak asing lagi, tampil dengan koleksi istimewa sesuai dengan konsep yang ingin dibawakan selepas hampir 2 tahun beraya dalam keadaan tempoh pandemik. Tahun ini sebenarnya Calvin buat modern sikit, tetapi tetap guna fabric tradisional adalah fabric tenunan lah. Cheongsam punya shape kita tetap ada, tapi kita pun ada buat macam dress, swing dress and all that. So that orang bolehlah ada pilihan lain sebab 2 tahun tak raya. So this time mestilah raya sakan kan. So bagilah orang pilihan sebab orang masing-masing are very excited now. Nuansa warna adalah simbolik kepada sesuatu perkara. Justru, pemilihan warna dan rekaan yang ditonjolkan adalah mengikut kesesuaian semua golongan. Tahun Baru Cina ni, kita hanya tak galakkan orang pakai putih atau hitam sahaja. Calvin pilih warna yang lembut-lembut, ceria lah. Merah memang lambang Tahun Baru Cina kan. Tetapi sebab sekarang kita keluarga Malaysia kan. So saya nak warna yang boleh, semua bangsa boleh pakai dan semua bangsa boleh terima. Calvin pun ada yang lengan panjang, lengan 3 suku untuk orang-orang Islam kan yang kena tutup aurat tu. Itu yang penting. Haraplah untuk continue the tradisi bukan hanya untuk Cheongsam untuk baju kurung ke sari ke apa. Dengan banyak-banyak elemen bangsa-bangsa, kita satu keluarga Malaysia. Saya nak ucapkan semua rakyat Malaysia, Kong Hei Fat Choi, San Tai Kin Hong. Maksudnya, Happy Chinese New Year, best of health sebab kesihatan tu amat penting. Dan semoga COVID-19 ni pergi jauh-jauh ya. Okey?
Happy New Year. Happy New Year. Ya, cantik-cantik bajunya. Saya ingat awak ada catwalk sekali tadi. Tentulah. Tak, saya, kamera tu tak muat kalau saya catwalk. Jangan cakap macam tu. Cantik-cantik. Okey, kita nak borak lagi dengan Sadie dan juga Angeline. Tapi jom kita berehat dulu boleh? Boleh. Tentunya boleh. Teruskan bersama dengan kami.